Ya. Hai. Kita ada Puan Firuz. Oh. Alamak, salah. Hai. Okey, sekejap Tersimpul. Okey. Baru betul. Yang join ni tahu tak tajuk hari ni kita apa? Topik kita apa hari ni? Hari ni topik agak best. Kita nak cerita kenapa sales anda boleh start. Tapi sebelum saya nak sambung lagi, kita akan ajak kawan macam biasa. So hari ni kita ajak kawan yang kita tak pernah ajak lagi, iaitu Jeng. Tak tahu Cik Bija. Tak apa. Tunggu. Jangan ke mana-mana, kita dapatkan dulu kawan kita. Dapat tak? Hai. First live. Kita bersama kawan baru. Okay. Hai yang baru masuk, hai. Okay, saya nak kenalkan diri. Nervous kawan baru saya ni. Nervous. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri. Saya Fija, saya marketing daripada Rafidah & Co. Dan hari ni saya ada kawan baru, tak pernah lagi live dengan dia. So, Cik Aina boleh kenalkan diri? Hai, saya Aina, account executive dekat Rafidah & Co. Rafidah & Co. Wow, Cik Aina kita nampak tak? Puan Firuz dah lama tunggu kemunculan Cik Aina. Okay, sementara tu boleh tak bagi background sikit lah Cik Aina. Sebab first time kan, background, study. Okay, nama penuh Aina Shakira Abdul Wahid. So, saya sebelum ni study dekat United Business School, course accounting. So, saya dah bekerja sebagai account ni lebih kurang dalam setahun lebih. Okay, Cik Aina. Cik Aina tahu tak topik kita hari ni apa, Cik Aina? Tahu. So hari Empat ni kita Ya? Empat tanda topik kita hari ni, empat tanda kenapa bisnes kita boleh start kan? Ya, betul. So hari ni kita nak prepare gitu. Yes. So hari ni Cik Aina kita akan share dengan anda semua kenapa bisnes anda boleh start. Oh ya, pin tajuk. Okay. Saya pin. 4. Thank you Fatin for remind. 4 tanda bisnes anda stuck. Okay, tapi kita nak cerita bukan dari marketing, bukan dari side marketing, tapi sebab kita adalah firma accountant, so kita lebih ke bidang financial dan kewangan. Financial samalah kan, financial kewangan samalah. So kita nak lebih cerita tentang stuck dekat kewangan, dekat cash flow. Sebab ada orang dia pandai buat bisnes kan, okay, dia dah buat bisnes dalam let's say setahun, and then daripada 1,000 naik ke 5,000, dari 5,000 sampailah ke 10,000 setiap bulan. Tapi dalam masa 10,000 tu dia tak nampak untung, lepas tu kekal 10,000 tak naik-naik. So hari ni itulah Cik Aina cerita kenapa dan kenapa dan apa dia punya solution sikit-sikit lah secara simple. So macam tajuk kita hari ni ada 4 tanda. So bolehlah Cik Aina share apakah tanda-tanda tersebut. Okay, thank you Bija. Okay, thank you. So, first thing first, Aina nak terangkan sikit lah. Okay, actually ramai usahawan yang dekat luar sana, dia anggap yang duit bisnes diorang ni tak ada masalah. Actually salah Actually salah tau. Tak boleh kita fikir macam tu. Dalam bisnes ni mestilah ada aliran tunai kan, macam duit keluar masuk. So actually banyak tau poin-poin yang owner bisnes
ni kena tahu kenapa dalam bisnes diorang ni sama ada financial dalam bisnes diorang ni ada masalah ke tak. So kita back to our topic kita. Yang first sebab kenapa duit bisnes kita ni macam stuck adalah sebab kita tak cukup duit. Cik Aina pasang aircon ke? Cik Aina kena ke belakang sikit. Sebab ada bunyi-bunyi. Oh ya ke? Okay. Sekarang dengar tak? Okay, baru jelas. Okay, baru jelas. Okay. Dengar tak? Okay, dengar. Okay. Apa tadi lah? Lupa dah. Okay, first point. First point. Yeah, first point. First point kita adalah some usahawan dia tak cukup duit nak rolling modal dia. So masalah ni memang selalu berlaku lah dekat kalangan usahawan kita ni. Tak kira lah usahawan kecil ke, usahawan besar ke. Sebab segala payment-payment yang kita nak bayar dekat supplier ni, dia jadi sangkut. Dia kena macam tunggu ada duit ni, macam selalu tunggu 7 bulan selalu rumah ada duit. Kan? Selalu 7 bulan semua ada duit kan? Baru boleh jalan bisnes tu. So kalau tak ada duit macam mana kan? Sebenarnya kita nak bayar supplier kita. Kalau kita tak bayar dulu ataupun payment dekat supplier kita ni, supplier kita ni tak nak hantar barang kat kita. So kalau supplier tak nak hantar barang kat kita tak ada barang nak jual. So macam mana kita nak buat bisnes kan? Betul tak? So sales pun tak ada. Contoh kan? So daripada tak cukup rolling modal tu, macam apa dia punya punca sebenar tak cukup rolling modal tu? Adakah dia terlalu boros ke? Adakah dia macam mana? Itu salah satu point dia juga sebab kadang-kadang macam ada satu usahawan dia macam terlampau boros sangat. Contoh banyak sangat dia bayar untuk dari segi expenses dia. Macam expenses marketing, transportation dia. Expenses dia terlampau banyak lah. Pendek kata expenses dia terlampau banyak. Sampai dia tak boleh tak dia nak rolling modal dia balik untuk top up dia punya business top up dia punya stock dia tu kan, untuk jalankan business dia. Sepanjang Cik Aina dah bantu usahawan kan, biasanya kat masalah apa? Marketing ke transportation yang terlebih-lebih ni? Ke terlebih? Salah satunya adalah stock and expenses dekat marketing dia pun ada juga. Marketing tapi selalunya dekat cost of sale lah, dekat bahagian stok dia tu. Maksudnya kebanyakan usahawan kita ni terlebih ambil stok yang tak boleh nak rolling dengan cara cepat. Sebab kalau ambil stok, sebab stok ni nanti ada main point yang lain tau. Kejap lagi kita explain. Okay. Okay. So macam mana kita nak macam strategi kita lah, macam ni kita nak rolling balik modal tu macam dengan easy way lah kan. Kita kena, usahawan-usahawan kita ni kena ubah mindset kita ni. Kita kena macam usahawan kita ni, kita buat budget planning. Budget planning untuk company tu. Kita kena budget lah, kita buat planning kita untuk okay, kita nak tambah stok berapa. Kita nak buat lepas tu expenses kita macam mana pula. Faham tak? Kita kena listkan expenses kita tu. And then kita kena macam estimate je lah berapa. Orang kata so kalau macam kan? Ya betul. So kalau macam yang mana ada certain item expenses yang kita boleh kurangkan, kita kurangkan. Okay. So kat sini adalah budget planning dalam memprioritaskan apa yang lah orang kata macam saya pun dah mengutamakan buat nota. Saya pun buat nota. Budget planning mengutamakan perbelanjaan yang penting. Okay. Alright, so itu adalah point pertama. Okay, yang baru masuk, kalau ada soalan berkenaan kenapa sales anda stuck, anda boleh je drop kat komen. Kita tengok Cik Aina punya pro macam mana. Okay. Alright, so point nombor 1 adalah masalah daripada tak cukup nak rolling modal disebabkan ada orang terlalu boros. Ada orang terlalu boros lah ataupun tak cukup mindset yang dalam
mengutamakan pembelanjaan yang tepat ataupun wajib. Okay. Ya, betul. So, ada lagi ke poin-poin untuk nombor 1 ke ada sambungan lagi? Okay. So far untuk poin 1 itu je. Okay. Alright. Okay. So, boleh sambung. Kita ada lagi 3 poin. Yeah. So untuk poin yang kedua ni, poin yang kedua ni adalah duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. Contoh macam kita je kat sini, kita baru je dapat duit tu tau. And then esok lusa dah habis dah. Faham tak? So kita tak tahu tau mana perginya duit-duit tu. Benda ni bahaya, okay. Kalau kita tak tahu mana perginya duit-duit tu semua pergi, bahaya tau. Sebab, okay, dekat sini kita ada 2 sebab tau kenapa duit keluar tu lagi banyak daripada duit masuk. Antaranya sebab yang pertama adalah owner dia ambil duit bisnes tu untuk enjoy ataupun buat bisnes lain yang tak related dengan bisnes current dia yang sekarang ni, faham tak? Kira So orang yang kata pembelanjaan personal lah. yeah, betul, nak beli BLV katanya. Oh, Kan? okay, faham. Alright. Kan? So yang kedua pula, ada juga certain usahawan yang duit keluar lagi banyak sebab dia untuk ni lah, untuk keperluan bisnes dia. So sebab kita pernah dengar kes ada seorang owner ni, dia gunakan duit bisnes dia tu untuk kegunaan dia sendiri, ataupun macam Aina cakap tadi, dia ambil duit bisnes dia tu untuk buat bisnes lain yang tak related dengan bisnes dia yang sekarang. So dalam poin ni adalah cash flow business tu lah yang nak tekankan, cash flow business dia tu. But cash flow business ni penting tau sebenarnya. Dia bukan, actually cash flow ni dia bukan dalam business je yang kita boleh apply. Yes, boleh apply. Jadi kita boleh apply juga dalam daily life kita, betul tak? So kadang kita as manusia pun kadang tak sedar kan, tahu-tahu duit habis. Ya. Ya, betul tak, Wija? Saya baru insaf. Alhamdulillah, at least dapatlah kesedaran. Betul. Lagi-lagi dalam bunyi Shopee tu selalu keluar kan. Shopee. Lagi MCO ni banyak pula yang buat sale kan. Betul. Hari ni okay, bulan 7 nak sampai dah Get ready lah 7 bulan 7 tu. Betul, saya setuju. Lagi-lagi kita perempuan always craving. Yes. Okay. Adakah tanda-tanda kebanyakan usahawan yang boros ni usahawan perempuan? Saya harap tak lah. Perempuan, kalau ada usahawan perempuan tu, kita elakkanlah boros. Okay, so daripada nombor 2 ni, solution dia tetap sama ke? Kita kena ada budget yang kita kena kita kalau boleh macam tak nak kita as usahawan kena standby duit yang macam yang lebih sikit lah untuk kita tampung balik semua modal-modal kita tu, so that kita boleh bayar balik lah kepada supplier. Cash reserve, betul. Cash reserve, okay. Alright. So kita dah ada 2 point. Sangat padat hari ni bukan puan. Cik Aina. Belum lagi. Yang baru masuk, okay. Kita ada 2 point menarik. Kenapa 4 tanda, apa ni? 4 tanda bisnes anda start. 4 tanda bisnes anda start. So pertama, Cik Aina share dengan kita adalah usahawan-usahawan ni anggap dia punya bisnes tu tak ada masalah cash flow, tak sedar, tak ada awareness. Jadi kena check balik ada masalah ke tak. Antaranya adalah apabila duit tu tengah bulan orang panggil. Tengah bulan tak cukup nak rolling modal. Disebabkan terlebih untuk expenses lah, terlebih boros lah. Okay, nombor 2 kita ada duit bisnes lagi banyak keluar daripada masuk. Pun sama juga disebabkan tak ada budget
kewangan yang betul. Betul tak Cik Ena? Ke saya memandai-mandai? Betul? Betul. Okay. So kalau ada yang tak clear, boleh tahu drop kat komen. Kita akan repeat balik, kita akan bantu anda. Okay. So dah ada 2 point yang menarik. Kita ada lagi 2 point. Okay. So untuk point kedua yang tu sajalah. So kita move kepada point yang ketiga. Okay, point yang ketiga ni macam yang kita ada mention tadi. Terlalu banyak sangat stok. Okay. Terlalu banyak stok. Stok yang Kita berlebihan. balik nombor 1 tadi. Stok yang berlebihan. So, sebab ada some business ni dia dia cepat sangat terpedaya tau, dengan promotion daripada supplier kita ni tau. Jadi kalau kita ambil banyak, kita akan dapat diskaun yang banyak macam tu. Sebab kalau business actually tak ada masalah kalau nak ambil stok banyak, tapi tengok pada business kita. Kalau business kita debum, boleh buat sale yang tinggi ataupun stok keluar dengan laju. Okay, that one should be tak ada masalah lah kalau nak ambil stok yang banyak pun. Tapi kalau macam business yang macam essential je, yang macam slow sikit dekat situ. Okay. So dekat situ sorry. So dekat situ kita kena tengok balik. Patut ke kita ambil stok ni banyak sedangkan stok kita macam tak keluar laju sangat pun, faham tak? Okay. Macam so jangan ambil yang minimum stok pun dah should be nice lah macam tu. Sebab nanti kalau bisnes tak berapa nak okey, nanti usahawan boleh kata macam dia tak ada cash tau dalam bisnes dia orang balik. Faham tak? Contohlah macam ejen apa aku nak ambil ni, Cokoja. Contohlah ejen Cokoja kan. Yang trending. Di Jara-Jara tak ada kan? Tak, saya tak cakap. Boleh lagi. Tak ada. Niat lagi nak cakap Cokoja. Contohlah kalau ejen macam kosmetik ke makanan macam Cokoja tu kan. Diorang ada MOQ diorang tau yang diorang kena follow, yang yang HQ dah decide kan. Contoh macam Cokoja kan. MOQ untuk ejen adalah minimum sebanyak 20 balang yang ejen kena ambil minimum. So kalau mini ejen dalam 15 macam tu. So kalau macam jenis yang awal-awal yang baru nak start buat bisnes ni, korang boleh je macam ambil 20 dulu untuk nak tengok laju ke tak stok tu keluar. Sudah bulan ni tahu laju ke stok aku keluar kan. Next month time kita nak restock tu, kita daripada 20 tu kita boleh up restock 25 balang ke 30 balang. Dia macam jangan banyak sangat, takut nanti tak terjual. Gitu. Saya pernah adalah pengalaman kan jumpa kawan-kawan yang menjual juga ni. Dia mengikut MOQ lah. So bisnes dia tengah grow and then dia dah sampai satu level, dia nampak untuk level yang lebih di hadapan dia kena keluar modal lebih sikit lah. Tapi sebab masa tu bersemangat dan orang kata nak dapatkan MOQ yang lebih tinggi, sebab bila MOQ tinggi mesti untung lagi tinggi kan. So dia pinjam duit orang dan sebagainya, tapi hujung-hujung tak dapat. Jadi dia jadi nombor 1 balik tau. Rolling modal tu tak boleh nak rolling orang kata. Betul. Jadi macam kat situ juga. Okay, so that's why dah nampak lah kenapa bisnes kita boleh start. Alright. So kalau nak cerita sebab ada tau certain HQ yang dia dah tetapkan tau untuk ejen-ejen je setiap bulan wajib lah. Macam setiap bulan ejen kena restock. Macam tu. Ya. Saya pernah dengar juga lah kes-kes macam tu. Kena restock. So macam mana ejen nak buat, macam nak apa? Nak lajukan diorang punya stok tu keluar. So kena penting dekat marketing lah. Kena selalu buat marketing macam tu. Kena rajin. Expenses lain pula kalau dia buat paid marketing ke semua kan. Okay, so
bahaya jugalah kalau kita tak pandai kawal di mana level yang bersesuaian dengan Yeah. bisnes kita. Yeah. Okay. So itu nombor 3. Okay, kita ada point last. Tapi sebelum tu kalau ada siapa-siapa yang nak tanya ke ataupun nak share experience anda dekat komen, jangan risau. Kita baca, okay? Kita sharing-sharing dekat sini. Santai-santai je. Okay. Wow, ada orang bagi love banyak-banyak kat kita. Thank you. Wah, siapa tu? Oh, Cik Fatin kita. Okay. So last point. Last point. Bagi Okay, padat-padat. last point. Uish, takut dengar. Okay, last point. Okay, last point kita. Untuk topik kita hari ni adalah usahawan dia kena bijak kawal hutang dia dan elakkan untuk jadikan dia hutang lapuk. Sebab soal hutang ni dia memang rasanya semua bisnes lah ada masalah. Faham tak, dari segi macam disebabkan isu hutang. Sebab kerja banyak tapi kerja tapi tak dapat bayaran macam tu. Sebab kalau selalu sangat dalam bisnes ni, lama-lama bisnes boleh dilingkup jugalah ataupun boleh katakan shutdown lah. Macam tu. Sebab lagi satu, tempoh masa yang usahawan bagi dekat penghutang tu pun sangat penting. Sebab apa? Kalau bayaran diterima tapi bayar lambat, sometimes kadang bisnes tak ada jalan juga. Tu pun salah satu bisnes boleh shutdown lah. So dekat sini so dekat sini apa yang usahawan boleh buat adalah usahawan kena buat listing hutang. Semua penghutang kita lah. And then kejar payment dekat diorang. Siapa yang tak bayar lagi? Faham tak? Hello call kan. Hello nak bayar hutang macam tu. Cik Fatin kita ni lah. Sebab ada usahawan sendiri tak rekod siapa penghutang dia. Itu bahaya. Sabar. Tak tahu itu lah macam pelik juga sebab ada satu usahawan dia kadang sampai dia tak boleh nak trace apa hutang itu macam susah sikit lah. Saya rasa itu adalah satu kelemahan bila supplier tu sendiri tak ada invoice ataupun dokumen tertentu. Sebab saya jumpa tau ramai orang-orang yang tanya dekat social media ni. Semua cakap supplier saya tak bagi invoice. So macam mana ya saya nak buat documentation. Macam okay, itu satu kesusahan untuk klien dia. Tapi untuk supplier tu sendiri saya pun jadi hairan. Dia pun tak susah ke bila dia tak ada invoice, tak ada documentation yang proper. So okay lah, mungkin kita tak dia tak cari kita kan, dia tak cerita masalah dia dekat kita. Jadi kalau kat sini kita boleh nampak mungkin masalah dia tak tahu pun siapa klien yang berhutang dengan dia sendiri. So kat situ tak boleh nak trace and monitor penghutang dia. Malah mereka rely on 100% dekat outsource. Setiap hard broker. Saya rasa Aina pernah face juga klien macam ni. Oh ya, sure. So dia ada kes ni macam ni. Dia kata dia memang 100% bergantung dekat outsource dia je. So sebab dia pun sendiri pun tak tahu siapa yang hutang dia. Macam kita pun macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Itu lagi panjang lah proses untuk betul. bantu dia. Okay. So kita dah ada dekat sini. Kena bijak kawal hutang dan elakkan hutang lapuk. Bagi Cik Aina lah, apa orang kata macam mana dia nak tahu limit dia untuk berhutang berapa banyak? Maksudnya kalau contoh dia nak hutang dengan supplier kan, berapa macam mana dia nak kawal limit dia? Kadang-kadang kan mungkin dia tak sedar diri ke, dia tak tahu ke macam mana dia nak kira apa yang patutnya untuk diri dia. So macam mana kita nak bagi usahawan-usahawan ni bantu untuk mereka dapat agak-agak sendiri. Macam tu. Selalunya kalau macam usahawan nak bagi hutang dekat klien dia
diorang kena macam sediakan satu polisi dekat klien diorang. Kalau tak pun customer diorang lah. Ain sama-sama je lah kan. Contoh polisi yang Aina masukkan ni adalah macam sertakan credit term dalam invoice diorang. Credit term ni maksudnya macam tempoh bayaran lah. Yang klien tu kena bayar dekat kita. Contohlah company A. Company A, dia kena sediakan polisi credit term dekat klien B. Klien B ni nak kena bayar hutang dekat company A kan. So contohlah credit term yang company A bagi dalam polisi tu adalah dalam 20 hari. So which mean that klien B ni kena bayar hutang dekat company A ni dalam masa tempoh 20 hari. Macam tu. So kalau macam lewat, company A ni boleh dikenakan late payment charges dekat klien B. Macam tu. Contoh lah, ada tak certain case lah. Biasalah kadang bisnes ni ups and down, kadang kita ada duit, kadang kita tak ada duit kan. So macam contoh lah klien one day, klien B ni dia macam tak cukup duit nak bayar hutang dekat company A ni. So apa yang klien B ni kena buat adalah macam call company A ni and then macam slot talk lah. Slot talk untuk macam nak post macam nak lewatkan sikit pembayaran hutang tu. So kalau sebab kita kan ada budi bicara kan. So kita kan ada budi bicara. So unless kalau company A tu setuju, so boleh lah. Kadang ikut company A tu juga. Kalau company A tu setuju, maybe dia boleh bagi extend dalam 20 hari untuk disettlekan. Untuk klien B ni settlekan segala hutang-hutang dia. Kira or at least orang kata ada measurement untuk orang tu ada. Jangan macam biarkan dia sukatilah nak bayar bila dan sebagainya. So kalau usahawan nak biarkan dia orang tu hutang dengan kita, jangan bagi hutang dengan orang. Jadilah macam kes macam tadi, dia tak tahu siapa orang yang berhutang dengan dia. Susah macam tu. Kalau kes tu memang susah. Okay, so adakah anda yang menonton ni adalah antara orang-orang yang ada buat 4 point yang Cik Aina dah share tadi? So kalau ada, bolehlah cuba implikasikan benda baru dalam bisnes anda dan melalui 4 sharing, 4 point daripada sharing Cik Aina hari ni. Hai yang baru masuk, kita dah nak penghujung live dah sebenarnya. Kita cerita kenapa bisnes anda boleh start dan solution. So hari ni kita ada Cik Aina yang baru first time join live kita together. So saya just share very ringkas lah. First kali usahawan anggap bisnes dia tak ada masalah cash flow. So itu adalah di mana usahawan mula tak ada awareness tentang bisnes dia. So dari situ jadilah tak cukup rolling modal. Yang kedua, duit bisnes lagi banyak keluar daripada duit masuk. Yang ketiga, stok berlebihan. Dan keempat, tak pandai kawal hutang ataupun hutang lapuk. So kalau anda nak tahu poin-poin dengan lebih mendalam, anda boleh tonton semula live ni. Kami akan letakkan live ni dekat IGTV. So boleh tengok bila-bila balik lah. Okay? So thank you so much Cik Aina. Cik Aina ada tak last nasihat ke, last sharing ke dengan usahawan-usahawan tentang topik ni? Alamak, nasihat takut nak nasihat ke orang. Okay, nasihat saya adalah ataupun suggestion lah, bukan nasihat, lebih kepada suggestion. Suggestion okay. First yang macam Aina cakap tadi, kita kena planning lah. Planning budget untuk bisnes kita. So dari segi planning tu kita boleh nampak apa yang kita perlu bayar, apa yang kita macam benda ni tak patut bayar, so tak payahlah. Macam keluarkanlah daripada planning kita tu, macam tu. Planning tu penting. Planning lah, dah planning tu kena ikut lah. Planning dah kena ikut. Dah kena ikut. Okay, benar saya tambah lagi satu point. Kenapa bisnes anda start melalui cash flow? So point yang kelima adalah anda tak ada orang pantau. Jadi bila orang tak ada pantau, tak adalah ada orang yang akan bagi tahu apa yang terbaik dan apa yang perlu dielakkan.
So dekat sini saya nak war-warkan Rafidah Co boleh pantau anda. Cik, gitu. Okay. Betul, Betul tak? betul. So kalau anda bersama dengan kita Rafidah Co, anda bolehlah jumpa Cik Aina lagi dan akan berbincang-bincang lagi hal-hal macam ni. Cik Aina very simple kan? Kalau melalui live ni dia very simple. Okay. So kepada saya selalu nampak Cik Fairuz ni rajin join live kita. So kalau Cik Fairuz boleh tengok balik live ni, okay? Dekat IGTV. So Cik Aina, thank you so much for joining us today. So lepas ni kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Thank you juga, Pija. Alright. Okay, kepada anda semua, last kali, jangan lupa follow kita dekat social media kita. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan TikTok. Semuanya nama Rafidah Co. And kita ada kira consistently update secara regular lah orang kata. Alright. Pada yang baru masuk, kita tengok IG live nanti, okay? IGTV nanti, okay? Jangan lupa live kita setiap petang pukul 4. Esok kita ada lagi. Okay, have a nice day for now. Thank you Cik Aina. Thank you semua yang menonton. Thank you. Okay. Bye. Assalamualaikum.